Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammimu bi khair ya karim. Okey, kita jumpa lagi petang ni. Okey, kalau biasa yang pernah Uncle buat, Uncle facing kepada Yayasan Sabah. So, hari ini kita facing pergi bangunan PKNS, iaitu bangunan kita punya ketua menteri. Okay. So sebelah kanan Uncle bangunan Enterprise. Okay. So hari ini Uncle kasih belanja kamu view yang cantik-cantik. Kan kalau orang sebelah Melaya dia boleh tahu lah, oh ini ada view cantik di Sabah sambil dengar-dengar ilmu mengenai hibah. So apa lagi kita mau cerita petang ni mengenai hibah, golongan sasaran yang perlu memfailkan ataupun membuat ikatan hibah. Okey, Assalamualaikum Uncle. Thank you selalu sharing info untuk kami orang-orang Sabah ni. Okey, bukan senang ada orang share info begini secara sukarela, inisiatif. Okey, bukan consultation, bukan iklan. Ini hanya sharing. Okey, macam orang di Sabah ni banyak kahwin campur. Betul. Suku pun banyak. Betul. Di Sabah ada berapa suku? Lebih 75 jenis lebih suku. kurang kita lebih daripada 50 hingga 60-70 suku kaum yang ada di Sabah. Ya, jadi kita ni mix lah. Betul, kan di Sabah ni. Ya. Okey, jadi kalau mix tu ada yang mix campur kahwin, mix macam-macam mix lah. Jadi ada satu isu dan persoalan yang timbul yang ada orang pernah tanya, ialah berkenaan dengan harta orang mu'alaf. Okey, Uncle mau bagi dua situasi. Satu mu'alaf yang sudah berkeluarga, satu mu'alaf yang belum berkeluarga. Okey, orang mu'alaf ni kamu tahu yang baru masuk Islam. Dia masuk Islam mungkin disebabkan oleh pertama tu perkahwinan lah. Yang kedua mu'alaf lagi dia masuk Islam tu memang atas hidayah. Maksudnya dia bukan masuk Islam pasal kahwin, tapi dia masuk Islam pasal hidayah yang dapat dan masuk Islam. Okey. First Uncle mau cerita pasal golongan yang masuk Islam disebabkan oleh perkahwinan. For sure juga ada hidayah lah kan. Tapi kita mau membezakan sama ada mualaf yang berkeluarga dan mualaf yang bujang. Okey. First kita cerita mualaf yang berkeluarga. Kebanyakan dorang ni pernah bertanya sama Uncle. Dia cakap, adakah ibu bapa saya yang non-Muslim berhak untuk menerima harta pusaka? Kalau Uncle biasa bagi tahu, orang yang boleh menerima harta pusaka ialah ibu bapa, isteri dan anak-anak, seandainya dia mempunyai anak lelaki dan perempuan. Okey. Untuk golongan mualaf yang mana bapa, ibu masih lagi beragama non-Muslim, di dalam hukum faraid, senang cerita orang non-Muslim tidak layak untuk mendapat harta pusaka. Orang Islam punya. Yes, yang orang Islam punya lah. Namanya harta pusaka di dalam faraid tidak ada diberikan kepada non-Muslim walaupun sedarah sedaging. Kena faham ah? Jadi maksudnya di sini bukanlah Islam itu tidak menyediakan instrumen untuk memberikan orang yang kita sayang. Contohnya macam ibu bapa kita. Okey. Dalam hukum faraid tidak ada harta pusaka terhadap non-Muslim. Tetapi di dalam undang-undang syariah kita menyediakan ikatan hibah. Dalam ikatan hibah ni, kita tidak kisah mau bagi kepada ibu bapa kita yang non-Muslim, adik-beradik kita yang non-Muslim, boleh. Faham kan? So maksudnya di sini, bagi mereka yang menyayangi, merancang satu harta untuk diserahkan apabila sudah memejamkan mata kepada ibu bapa yang tercinta, bolehlah membuat satu ikatan hibah untuk menyerahkan harta itu kepada ibu bapa maupun ahli keluarga yang non-Muslim. Okey, itu satu. Itu yang berkeluarga. Berkeluarga. Okay, sekarang yang tiada keluarga. Belum berkeluarga. Betul, dia bujang ah. Kena ingat. Okey. Di dalam
harta pusaka bagi orang yang mualaf, seandainya dia bujang, apabila dia telah meninggal dunia, ini yang paling orang takut nih. Harta si bujang tu akan diserahkan 100% kepada Baitul Mal. Ingat? So, bagi mereka yang masih bujang, mualaf, tidak ada keluarga Islam, mereka bolehlah membuat ikatan hibah, merancang untuk menyerahkan harta hibah mereka kepada mereka yang disayangi. Baitul Mal apa tu, Uncle? Baitul Mal ni merupakan satu institusi di bawah kerajaan negeri, di mana Baitul Mal ni berfungsi untuk mengurus pasal keuangan di mana-mana yang duit para mualaf apa semua ni lah. So secara ringkasnya, kalau sudah pergi Baitul Mal tu automatically tidak dapatlah sudah dibahagikan kepada waris-waris. Tidak ada. Oh, begitu. Jadi kalau tengok keperluan mendesak untuk buat ikatan hibah ni adalah mereka mualaf yang belum berkahwin ataupun bujang. Belum berkeluarga. Bayangkanlah kamu ada harta banyak, kamu sayang terhadap keluarga kamu, atau mungkin kamu ada anak angkat. Kamu tahu anak angkat ni tidak layak untuk menerima harta pusaka. Kamu tahu kamu ada bapa, kamu ada mama, tapi orang tidak layak untuk menerima harta pusaka. Jadi ikatan hibah ni lah merupakan satu instrumen untuk membolehkan pemberi hibah ni memberikan hibah terhadap mereka yang dia sayangi. Saya harapkan video ni orang siapa yang dengar ni boleh lepas kepada mualaf-mualaf kan yang memerlukan info macam ni. So macam biasalah kita suka mau buat comparison orang yang buat ikatan hibah dengan orang yang tidak buat ikatan hibah, apa jadi dia. Untuk golongan sasaran kali ni yang kita bincang ialah golongan mualaf. Dia punya pentingnya ada orang buat ikatan hibah tu sama juga dengan macam orang yang ada anak perempuan semua. Dia kritikal. So kita cuba buat perbandingan, okey? Kalau contohlah dia ada 100,000, okey? 100,000 dan dia ialah mualaf yang berkeluarga. Okey, jika dia ada buat ikatan hibah, jika dia ada buat ikatan hibah, contohlah dia merancang, dia ada 100,000, dia mau bagi isteri dia 30,000. Itu isteri dia memanglah dia bagikan kepada keluarga dia yang non-muslim. Keluarga dia yang non-muslim, contoh bapa mama dia mau kasih 10,000 satu orang sebagai hadiah. Itu so jika ada ikatan hibah kan. Jadi sekurang-kurangnya dia terancang lah. Ibu bapa kita yang non-muslim ni tidaklah menganggap agama itu sesuatu yang dia cakap terlampau juga. Saya, bapa, mama, orang cakap yang kasih lahir ini anak, langsung tidak ada ampitkah dia cakap daripada anak saya. Mantang-mantang dia Islam, saya tidak langsung dapat, terlampau juga ini. Begitu kah itu, Uncle? Siapakah yang bersalah di sini? Begitu kah itu yang Uncle pernah jumpa? Selalunya orang akan berpersepsi begitu, disebabkan kalau yang non-muslim, ibu bapa ampit. Dari dalam Islam ni dia tidak kasih ampit bapa kandung, dia cakap terlampau juga. Sebenarnya yang terlampau tu yang tidak merancang, yang tidak membuat ikatan hibah lah. Kalau dia buat ikatan hibah sebenarnya boleh. Jadi, mungkin dorang tidak ilmu batu Uncle. Ya, sekarang kita kasih tahu lah tu. Kasih ilmu supaya orang faham. Okey, yang mualaf dan muslim punya keluarga boleh diberikan harta, dirancang dari awal. Apabila meninggal, ini saya mau bagi sama bapa mama saya, ini saya mau bagi sama kakak saya yang balu, ini saya mau bagi sama anak buah saya yang special, contohnya OKU ke apakah. Terpulang. Pasal itulah ada disediakan instrumen hibah itu. Kalau tidak digunakan, jadilah yang si bujang ni terpaksa semua hartanya diserahkan kepada pihak Baitul Mal. Itu yang kalau orang yang bijak, kalau orang yang bijak kan merancang harta di awal-awal, okey lah kan? Yes, betul. Kalau yang tiada buat ikatan hibah tu, contoh dia macam dia berkeluarga. Kita cerita pasal berkeluarga dulu. Dia tiada buat ikatan hibah. Sebab kita suka mau buat comparison sini, perbandingan. Dia tiada buat ikatan hibah dan dia berkeluarga. Okey. Yang kesian ibu bapa kandung dia lah. Yang non-muslim lah. Betul. Sebab tidak akan dapat apa-apa. Sesen pun tidak akan dapat. Okey, itu perbezaan dia kan.
berkeluarga, kalau dia buat ikatan hibah, even parents dia yang non-Muslim boleh dapat. Betul. Kalau tidak buat ikatan hibah, parents dia yang non-Muslim tu confirm Tidak akan tidak dapat seset apa-apa 1 sen harta pun. Okey, kalau yang belum berkeluarga, kalau dia ada buat ikatan hibah, syukurlah harta dia tu akan sampailah disalurkan kepada mereka yang dia sayangi. Contoh, dia mau bagi kepada ibu bapa non muslim, adik-beradik, ataupun dia punya anak angkat, dia boleh bagi. ya, selalu anak angkat lah. Yes, biasanya orang yang Tidak berkahwin jarang ni, berkahwin ni, dia orang dia akan ada piara anak angkat. dia ada anak angkat. Jadi inilah satu instrumen yang diberikan dalam undang-undang syariah terhadap kita ni orang Islam untuk merancang kita punya harta. Kalau kita tidak rancang, maksudnya mualaf yang bujang ni keseluruhan harta dia diserahkan kepada Baitul Mal. Tapi kan kalau dia setuju, kalau dia bilang biarlah harta aku semua kasih sama Baitul Mal, dia cakap. So Yalah. tak apalah kan, tu bolehlah dia. Bolehlah kalau dia boleh. memang ikhlas untuk berbuat demikian, kita nak boleh paksa Ya, lah. macam kalau macam saya ada 1 juta, tapi biarlah biarlah ndak payahlah mamak saya ampit biarlah Baitul Mal je ambil semua, jadi itu tidak payahlah buat Jangan harap Baitul Mal mau bagi mamak dia. Sebab apa? Memang tiada dalam hukum faraid untuk menyerahkan harta kepada ibu bapa yang non muslim. Oh, mungkin uncle boleh cerita sikit. Betul. Jadi secara ringkas lah uncle, kenapa orang non-Muslim ni, orang yang non-Muslim masuk Islam sebagai mu'alaf kritikal untuk membuat ikatan hibah? Sebab tindakan kita yang bijak boleh mengubah persepsi non-Muslim. Contohnya ibu bapa kita. Apabila kita merancang dengan baik, negatif perception daripada mereka tu terkikis disebabkan kamu menyediakan persediaan hibah terhadap keluarga kamu yang non-Muslim. Bayangkanlah, kamu ni kaya. Apabila kamu meninggal dunia, 1 sen bapa mama kamu yang non-Muslim tu tidak dapat. Kamu rasa apa persepsi ibu bapa tu terhadap Islam? So akan jadi negatif. Jadi saya mohon, selain daripada persepsi pasal Islam ni, adalah sayangilah keluarga kamu biarpun berlainan agama dengan menghibahkan semasa kamu hidup. Itulah uncle punya pesan. Okey lah uncle, jadi penting sangatlah buat hibah ni kan, untuk mereka yang mau kasih harta mereka kepada orang yang bukan Islam. Jadi satu poin yang sangat penting yang saya dapat hari ini ialah harta-harta orang Islam yang meninggal, orang non-Muslim tidak akan menjadi salah satu daripada penerima dia, betul? Betul. Okey, di situlah hibah tu memainkan peranan. Benar. Okey lah uncle, so kita akan tutup sesi soal jawab kali ini. Lagi sekali kami suka nyatakan di sini ini ialah bukan consultation ataupun bukan iklan. Ini adalah sharing ilmu kepada inisiatif kami untuk memberikan ilmu sharing kepada Sabahan terutamanya, especially apalagi yang tajuk yang kami soal jawab kali ini ialah tajuk mengenai hibah kepada orang non-Muslim dan kepada mu'alaf yang masuk Islam. Betul. Okey, kita jumpa lagi. Uncle ucapkan semoga sharing ini bermanfaat semua untuk follower FB Uncle maupun rakyat Sabah. Okey. Uncle akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.